Hai, selamat pagi. Saya Cherina Kelly Hemdri akan membentangkan proposal proyek akhir tahun saya. Saya membuat proyek akhir tahun di bawah penyeliaan Dr. Nazira Mustafa. Dan tajuk bagi proyek akhir tahun saya ialah Diversity dan Komposisi Mentadak di Taman Kinabalu Sabah. Sebagai pengenalan, mentadak merupakan serangga yang dikelaskan di dalam Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta dan order Manthodia. Menurut Ehrman 2002, Manthodia merupakan order serangga pertengahan yang terbanyak, di mana telah direkodkan sebanyak 2.300 hingga 2.500 spesies di seluruh dunia. Menurut Fried 1999, mentadak juga dikenali sebagai praying mantis, iaitu mentadak berdoa, disebabkan oleh posisi kaki hadapan mereka yang berada dalam kedudukan yang terlipat dan kelihatan seolah-olah sedang berdoa. Mentadak adalah serangga karnivor dan memakan pelbagai jenis mangsa termasuklah invertebra dan vertebra yang bersaiz kecil. Contohnya kupu-kupu, cicak, dan katak. Menurut Grimaldi dan Angel 2005, mentadak mempunyai penyamaran yang sangat baik kerana mereka biasanya mempunyai warna yang pelbagai dan biasanya serupa dengan kawasan sekitarnya atau habitatnya. Sesetengah mentadak menyerupai daun, ranting, rumput dan bunga. Mentadak juga diketahui mempunyai tabiat seksual yang aneh, di mana selepas proses persenyawaan berjaya, mentadak betina akan memakan mentadak jantan. Terdapat penyelidikan yang mengatakan bahawa mentadak betina memakan pasangan mereka untuk mendapatkan nutrisi yang akan membantu dalam kesuburan mereka. Menurut Hurd 1999, mentadak tersebar luas ke pelbagai kawasan dan habitat. Seterusnya, kita beralih kepada diversity mentadak. Mentadak adalah order serangga Manthodia yang terdiri daripada lebih dari 2.400 spesies, sekitar 430 genera dan 15 keluarga. Keluarga Mantidae adalah yang terbesar. Mentadak tersebar secara meluas di seluruh dunia, tetapi banyak didapati di kawasan tropika dan subtropika. Mentadak mempunyai kepala segitiga yang bersambung pada leher yang fleksibel dan mempunyai mata yang membonjol. Mentadak mudah dikenali dengan melihat kepada kaki hadapan raptorial yang berduri yang digunakan untuk menangkap mangsa dan selalu berada dalam kedudukan seperti sedang berdoa. Sesetengah spesies mentadak mempunyai ciri-ciri fisikal yang serupa, walaupun tergolong dalam spesies yang berbeza, dan sesetengah mentadak daripada spesies yang berbeza mempunyai ciri fisikal yang sangat-sangat berbeza. Mentadak mempunyai toraks yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu prothorax, mesothorax, dan metatoraks. Prothorax merupakan bahagian yang paling utama daripada 3 bahagian toraks tersebut, di mana prothorax merupakan bahagian terletaknya sepasang kaki pertama, iaitu kaki raptorial hadapan mentadak. Mesothorax adalah bahagian tengah toraks dan merupakan bahagian di mana terletaknya pasangan kaki yang kedua dan sayap hadapan. Metatoraks adalah posterior dari 3 bahagian toraks tersebut dan merupakan bahagian di mana terletaknya pasangan kaki yang ketiga dan pasangan sayap kedua mentadak. Mentadak mempunyai 2 mata kompaun yang besar untuk mengesan pergerakan dan mata oculi yang terletak di tengah kepalanya yang membolehkan mentadak mengesan cahaya. Status semasa mentadak di peringkat global adalah tidak terancam. Tidak ada spesies yang dianggap terancam dan berkemungkinan akan terancam dalam masa yang terdekat. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada Senarai Merah IUCN, terdapat spesies mentadak di beberapa buah negara yang berada dalam kategori data tidak mencukupi, kurang membimbangkan, terancam dan sangat terancam, dan tren populasi semasa adalah tidak diketahui. Mentadak memainkan peranan penting untuk persekitaran dan ekosistem. Mentadak sangat penting dan bermanfaat bagi petani kerana mereka memakan serangga perosak seperti kutu daun,
belalang, nyamuk, ulat, dan serangga berbadan lembut lain dalam fasa awal kehidupan mereka. Dan apabila dewasa, mereka akan memakan serangga yang lebih besar seperti kumbang, belalang, cengkerik, dan serangga perosak lain. Mereka mengawal pertumbuhan populasi serangga-serangga perosak ini dan mencegah sebarang kerusakan yang dapat ditimbulkan pada tanaman pertanian dan juga tanaman di rumah. Mentadak juga merupakan serangga peliharaan yang agak digemari dan semakin diminati pada masa ini. Seterusnya, kita beralih kepada justifikasi kajian. Kajian ini dijalankan untuk menentukan kepelbagaian dan komposisi mentadak di Sabah, khususnya di Taman Kinabalu. Didapati tidak banyak penyelidikan yang telah dibuat berkaitan mentadak di Sabah dan agak sukar mengetahui status mentadak di Sabah. Kajian ini akan dijalankan di Taman Kinabalu dan diharapkan dapat membantu untuk menambah maklumat baru kepada pengetahuan sedia ada mengenai mentadak di Sabah. Kajian ini akan dapat membantu mengenal pasti pelbagai spesies mentadak di Taman Kinabalu dan membandingkan kepelbagaian spesies mentadak di Taman Kinabalu dan tempat-tempat lain. Maklumat atau data yang akan diperolehi dalam kajian ini akan sangat berguna sebagai rujukan untuk penyelidikan pada masa akan datang. Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama, untuk menentukan kepelbagaian dan komposisi spesies mentadak di Taman Kinabalu, dan yang kedua, untuk menyediakan nilai semak spesies mentadak yang terdapat di Taman Kinabalu Sabah. Seterusnya, metodologi. Kajian ini akan dijalankan di Taman Kinabalu Sabah. Persampelan akan dijalankan selama 10 hari di Taman Kinabalu. 3 kaedah persampelan akan digunakan, yaitu dengan menggunakan perangkap cahaya, perangkap umpan, tangkapan manual dengan menggunakan tangan, dan jaring sapuan. Kaedah pertama ialah kaedah perangkap cahaya. Kaedah ini digunakan karena diketahui bahwa mentadak tertarik kepada cahaya, terutamanya pada waktu malam. Barang-barang seperti mentol, wayar, penjana, kain putih, dan batang pokok kayu akan digunakan untuk mendirikan perangkap cahaya. Kaedah kedua ialah kaedah perangkap berumpan. Kaedah ini digunakan untuk menarik kupu-kupu dan serangga lain. 3 buah perangkap berumpan akan digunakan dalam kajian ini. Umpan seperti buah-buahan dan belacan akan digunakan untuk menarik kupu-kupu dan serangga lain karena serangga biasanya tertarik dengan benda-benda yang mempunyai bau. Apabila rama kupu-kupu dan serangga lain memasuki perangkap, mentadak akan datang untuk menangkap serangga ini karena mentadak adalah serangga pemangsa. Kaedah yang ketiga ialah penangkapan secara manual dengan menggunakan tangan dan jaring sapuan. Kaedah ini dipilih untuk menangkap mentadak yang bersembunyi di atas pokok renek atau tumbuh-tumbuhan lain. Jaring sapuan akan diayunkan secara rawak ke pokok-pokok renek di sekitar laluan yang akan dipilih, dan jaring akan diperiksa sama ada terdapat mentadak yang berjaya ditangkap ataupun tidak. Kaedah ini paling sangat sesuai digunakan untuk menangkap mentadak betina karena mentadak betina mempunyai sayap yang tidak sempurna untuk pergerakan yang aktif. Bagi proses mengidentifikasi spesies mentadak, warna mentadak adalah sangat penting karena warna setiap mentadak haruslah direkod terlebih dahulu sebelum proses pengawetan. Ini karena warna mentadak akan berubah selepas proses pengawetan selesai. Di samping itu, maklumat seperti perkembangan sayap, corak duri pada kaki hadapan mentadak, dan maklumat lain harus dicatatkan bagi memudahkan proses identifikasi, terutamanya bagi spesies mentadak yang mempunyai warna yang sama. Bagi proses pengumpulan data,
Saya bercadang untuk mencatat data yang diperolehi di dalam jadwal. Dan dalam jadwal tersebut, maklumat seperti tarikh, keadaan cuaca, spesies mentadak, dan jumlah individu mentadak akan dicatat. Bagi analisis data, semua data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 3 jenis indeks, yaitu indeks kepelbagaian Shannon-Wiener, indeks keserataan Simpson, dan indeks kekayaan spesies Margalef. Pada akhir kajian ini, dijangkakan bahwa jumlah individu mentadak yang berjaya ditangkap di Taman Kinabalu adalah sedikit, tetapi terdapat kemungkinan bahwa dalam jumlah yang sedikit itu, kepelbagaian spesies adalah tinggi. Jumlah individu mentadak yang sedikit mungkin disebabkan oleh keadaan persekitaran, cuaca, dan kelembapan di Taman Kinabalu. Mentadak biasanya didapati cenderung berada di kawasan yang kurang sejuk dan mempunyai kelembapan yang rendah. Oleh karena Taman Kinabalu terletak pada kedudukan yang tinggi, yaitu di kawasan kaki gunung, dan mempunyai suhu yang rendah berbanding tempat lain, dan mempunyai kelembapan yang tinggi, jumlah individual mentadak yang berada di Taman Kinabalu adalah lebih sedikit berbanding tempat lain. Walau bagaimanapun, kemungkinan untuk mendapatkan spesies mentadak yang bervariasi adalah tinggi. Sekian pembentangan untuk proposal akhir tahun saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.